Rasulullah masuk dalam rumah. Bila Rasulullah masuk dalam rumah, ya, cahaya yang ada pada diri Rasulullah SAW itu bertebaran di setiap dinding rumah, bahkan di lantai tadi itu. Jadi nak menyatukan cahaya itu yang hadir tadi itu yang sedikitnya, kalau kita Rasulullah SAW ini nak menyatukan cahaya yang lahir daripada tubuh Rasulullah SAW dalam satu hadis dia menyatakan, andai kalau dikatakan Nabi Yusuf tu 25%. Andai kata Nabi Yusuf itu bila orang melihat akan wajahnya Nabi Yusuf 25% keindahan ketampanannya, jari perempuan-perempuan terpotong. Ya, dia terpotong. Dia mak angkat dia tadi itu nak tunjukkan, kalau orang fitnah, dia orang cakap dengan dia, kau ni dengan anak angkat sendiri pun kau tak tahan. Macam mana tak tahan? Handsome dia macam ni. Bila macam tu, bila dia letak buah apple masing-masing tadi tu, bila dia datangkan Nabi Yusuf tadi tu, terpotong jari dia. Tapi tuan-tuan, andainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pertontonkan keindahannya Rasulullah, bukannya jari, bahkan jantungmu akan kau robek-robek. Begitu indahnya Rasulullah, tidak tergatal tadi itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allahumma salli ala Sayyidina. InsyaAllah ya, jadi bila macam tu, saya balik pada cerita asal tuan-tuan, insyaAllah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak berkaitkan tadi, yang tadi kita dah nampak cinta al-hub, ya, cinta yang sebenar, cinta yang hakiki Rasulullah. Yang nombor dua ni, kisah dia ni terkait nombor satu tadi. Kita sambung-sambung ya, saya cerita tu sebenarnya sambung, tapi saya nak kait-kaitkan supaya kita nampak jalan cerita dia, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila macam tu, bila Rasulullah masuk, dah nampak cahaya terbias tadi tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi tu tanpa ragu dan was-was mengambil jarum itu jelas dan terang daripada lantai tadi itu. Maksudnya cahaya yang keluar tu begitu indah, begitu terang. Jadi tanpa ragu-ragu Sayyidatina Aisyah ambil jarum tadi itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila macam tu dia katakan Allahu Akbar. Ya, Sayyidatina Aisyah ni dengan Rasulullah ni sweet ya. Sweet sangat-sangat. Ya, kita ambil dalam, orang kata kalau cinta TV tu, movie tu kalah. Tak heran no, biasa-biasa tu kita sampai nangis-nangis 7 hari mencintaimu lah, apalah macam-macam lah kan. Itu biasa tu. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, dia pun berkata, alangkah bersinarnya wajahmu wahai suamiku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, setelah begitu dia berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah, binasalah orang yang tak dapat natap wajahku. Dalam kalau guru saya dia kasar sikit lagi, bahkan celakalah orang yang tak dapat natap wajah saya. Contohlah, siapa yang tidak dapat menatap wajah Rasulullah, bahkan orang itu bakhil, orang itu celaka, orang itu rugi. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Macam mana nak kata rugi tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa yang orang tak dapat nak lihat wajah kau ni ya Rasulullah? Kalau kita tuan-tuan, musuh Abu Jahal dikata, ditanya teman dia, wahai Abu Jahal, aku lihat kau kalau kau jumpa Rasulullah, kau jumpa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau tak pandang wajah Rasulullah? Kalau aku pandang wajah Rasulullah, aku akan masuk Islam. Sinarnya cahaya itu tak tertahan, hati yang jahat pun boleh berpindah baik. Aku tak nak. Jadi memang dia tak nak. Memang dia dijadikan sebagai bahan api neraka. Tak, kita tak nak. Jadi kita ada ruang tuan-tuan, jangan sombong. Ambil bagian kita. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila macam tu Sayyidatina Aisyah tanya, Allahu Akbar, siapa tu ya Rasulullah yang bakhil, yang celaka tadi, yang rugi tadi ya Rasulullah?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah jawab, orang yang ketika namaku disebut, ketika orang berselawat ke atasku, orang itu tidak merasakan rindu dan cinta dan tidak membalaskan salamku itu, maka orang itulah celaka, orang itulah rugi, orang itulah takkan dapat menatap wajah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan jangan malu tuan-tuan. Besok satu hari Rasulullah malu nak menyebut nama kita sebagai umat dia. Jangan malu menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, kami ini jauh ya Rasulullah. Kami ini rindu ya Rasulullah. Terimalah kami ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan kita jadi diri kita ni bakhil tuan-tuan. Wajahnya yang mulia, seluruh alam ingin menyaksikan wajah yang mulia ni tuan-tuan. Tapi kita tak nak tuan-tuan, sombong kita tuan-tuan, rugi tuan-tuan, fakir kita tuan-tuan nanti tuan-tuan. Bila kita dengar nama Rasulullah, tak rasa apa-apa dalam hati kita ni. Bahkan kita sombong kita dengan Rasulullah. Nanti tuan-tuan di Telaga Kal-Kausar, jangan sampai Rasulullah halau kita tuan-tuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa kau dan umat kau ya Rasulullah? Mana bukti kau umat aku? Nama aku sebut kau malu nak sebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. InsyaAllah tuan-tuan, itulah kesenangan yang kita nak ambil bila kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dengan bangganya diri kita secara pribadi, sambutlah nama kekasih hati kita ni tuan-tuan. Bahkan itu juga kekasih Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sambut nama beliau tuan-tuan. Somat dalam hati tuan-tuan. Jangan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hidup kita sia-sia tuan-tuan, hina tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok yang poin kedua ni yang saya nak kongsikan dalam sirah ni, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak menyatukan macam mana kosan selawat, macam mana hubungan selawat dengan kehidupan kita, macam mana kepentingan selawat yang sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam selawat ini, kalau dikatakan dalam keadaan ibadah kita pun, kalau kita bersolat tadi tuan-tuan, kalau kita tak buat selawat dalam tahiyat akhir tadi tu, sah ke tak sah solat kita? Tak sah tuan-tuan dalam solat. Dalam khutbah Jumaat dikatakan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan kita diajak berselawat. Kalau kita tak nak selawat, kita ini bangsa yang rugi sangat-sangat. Allahumma sholli ala sayyidina. Nanti kita takut, nanti tuan-tuan, kita selisih bangun dengan Nabi Yuna Muhammad dan salam-salam ta'ala. Bahkan dikisahkan dalam satu sirah, ada seorang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil, ya Rasulullah. Macam kalau kita tuan-tuan orang panggil nama kita Zam,
namun kita walaupun dia hantar ke lain, kita toleh tak? Tertoleh itu namun dia kalau sebut Rasulullah dipanggil, wahai ya Rasulullah, Rasulullah tak toleh. Bila macam tu sahabat ni berlari ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku panggil kau, kau panggil aku. Ya Rasulullah, kau tak kenal aku? Aku tak kenal. Sesungguhnya ulama menyatakan engkau mengenali kan umatmu itu lebih daripada seorang ibu dan bapa mengenal anaknya. Betul? Tak salah. Habis itu kenalnya aku dengan umatku dengan kenalnya dengan selawat mereka itu. Berapa banyak kita nak selawat dengan Rasulullah ni. Jadi orang tu tersadar dalam mimpi, Allahu Akbar, jauh sungguh aku dengan Rasulullah. Dia perhebatkan selawat dia, tuan-tuan. Dikatakan ulama muafakat menyatakan minimal sehari semalam 3 kali. Itu culeh lah tu, pamaleh terosok. Kita lebih lagi kuatkan lagi semangat kita. Jadi orang tu berselawatlah sungguh-sungguh sehingga bila dia bermimpi kembali, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab selawat dan Rasulullah menjawab salam akan beliau itu tadi. Dan berbahagialah jika dikau benar-benar dijawab salam dikau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok selawat itu sebelum saya nak pindah cerita salam, jadi malaikat Jibril alaihi salam menyatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca selawat kepadamu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangan dia, akan ku pimpin tangan beliau itu, akan ku bawa ke dia melintasi titian sirat seperti kilat menyambar. Ini malaikat Jibril dia berjanji, barang siapa selawat sungguh-sungguh, jangan culih lah yo. Ini buat lah, tapi elok yo kita sedang latih-latih. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan disambut lagi malaikat Mikail sebab semua nak berkhidmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan malaikat Mikail kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berselawat kepadamu akan kuberi mereka ini minuman daripada telaga Al-Kautsar. Allahumma salli. Siap dia bagi dalam bekas seperti bintang-bintang tadi kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan malaikat Israfil sambut lagi. Semua malaikat sambut ni nak berkhidmat tadi tu kepada para pencinta-pencinta selawat, kepada para pencinta-pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Israfil kata, mereka yang berselawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sehingga dosa-dosa mereka ini diampuni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan selawat kita ni yang kita nak banggakan, tapi syafaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tambahkan ni sekarang ni, tuan-tuan. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi malaikat Israel pun dijawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang berselawat kepadamu akan kau caburkan roh mereka itu dengan selembut-selembutnya seperti aku mencabut roh-roh orang yang beriman tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kepentingan selawat, tuan-tuan. Ya insya-Allah taala saya bawa satu sirah ini bagi saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang ini yang saya nak ceritakan ni orang yang hebat, orang yang mahabbah dia, rindu dia, cinta dia terlalu tinggi kepada Rasulullah. Kita tak nak banding sahabat ni dah hebat-hebat laku dia. Yang ini orang yang lahir dalam mahabbah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, dikatakan sahabat ini nama dia kalau dikatakan Hammam bin Khalid bin Abu Firas, dikatakan dia ni seorang penyair Arab yang lahir daripada kota Kuwait dan tinggal di Basrah, ataupun nama glamour dia Syekh Farazdak. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku Syekh Farazdak ni, dia ni Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dia seorang penyair ataupun orang yang suka berkhasidah, orang yang suka memuji-muji, bukan memuji terlampau, memuji selayaknya diri Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Kalau orang kata kenapa nak puji Rasulullah ni berlebihan, silap gitu. Allah puji Rasulullah di dalam Al-Quran itu. Kalau panggil nama Nabi lain, Hei Musa, Hei Nuh, Hei Ibrahim, tetapi Rasulullah ya Toha, Yasin. Jadi Allah pun memanggil dengan panggilan yang baik, panggilan yang mulia hati kekasih dia. Tapi kita tak nak sombong, panggil nama macam adik-adik kita. Ya, kan kalau kita cakap suruh kurang ajar, orang marah kita. Tapi itulah selayak kau telah membuatkan satu kedudukan yang Rasulullah itu kau tak tahu nilai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Syekh Farazdaq ni seorang penyair, dia ni sungguh menyair, melantun-lantunkan syair-syair yang indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada tahun itu dia ini berangkat untuk menunaikan haji. Jadi selesai saja menunaikan haji, dia pun pergi ke mahkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila masa tu dalam keadaan tu dulu tak ada macam sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ni duduklah rasa ada cinta duduk dekat mahkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah sabda tu, wajabat barang siapa yang menziarahi aku, wajabat layak wajib terima syafaat. Sebab apa Rasulullah bersabda, barang siapa yang ziarah aku ketika aku wafat, sesungguhnya engkau menziarahi ketika aku seperti mana aku sedang hidup. Tuan-tuan, rasa tak kita hidupnya Rasulullah bahkan dalam diri kita. Kalau malam tak hidup, kalau dia hidup benar, sungguh kita akan bisa boleh kita mengeluarkan air mata kita untuk, bukan kata kita ni takut, tak, air mata kerinduan, air mata mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Farazdaq dia buat biasa, dia buat syair, dia buat qasidah, dia buat selawatan di mahkamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dah buat syair tadi, dia buat qasidah, dalam dia tengah buat tu ada seorang tua. Seorang tua ni memerhatikan dari jauh. Dia perhatikan Syekh Farazdaq ni dari jauh tengah selawat dekat mahkam Rasulullah. Bila dia nampak Syekh Farazdaq ni dah selesai, orang ni tua ni pun dikatakan, wahai Syekh Farazdaq, wahai pemuda, dan nak bawa kau makan kat rumah dan. Jadi kalau kita pun sama juga, rezeki jangan ditolak. Jadi dia terima perlawan orang tua tu tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia dah terima perlawan orang tua tu, dia pun berjalan keluar daripada kota Madinah. Dia pun sampai rumah orang tua tu. Dia nak pergi makan, ya. Jadi kita pun dah perut dah lapar, dalam keadaan dia pun dah selesai semua tadi tu, dah selesai pergi haji semua dah selesai. Dia pun ikut orang tu. Bila dia sampai rumah tu, alhamdulillah dah sampai. Bila dah sampai, dia pun masuk ke rumah orang tu. Orang tua tu dia tutup pintu seberapa kuat yang boleh. Apa yang berlaku? Terus dia mengikat akan Syekh Farazdaq tu tadi, tuan-tuan. Bila dia ikat Syekh Farazdaq, tiba-tiba dia mengeluarkan satu gunting di tangannya dan dia menarik lidah Syekh Farazdaq dan terus memotong lidah Syekh Farazdaq ni tadi. Wahai Syekh Farazdaq, dan tak suka orang yang bersalawat kepada Muhammad tadi, dan potong lidah kau. Tuan-tuan, dalam keadaan hidup lidahnya dipotong. Kenapa? Orang tua tu kata, kau buat kojo ni tak guna, kau selawat ni tak guna dengan Rasulullah, dan tak suka kojo ni tak elok, apa semua dia cakap macam-macam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam keadaan kita hidup, kita pun lupa sikit pun dah mengingit macam budak-budak. Bayangkan tuan-tuan, Syekh Farazdaq tadi tu dengan lidah dia tadi dipotong, telah diambil kembali. Dia pun menuju balik ke mahkam Rasulullah dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah, dengan lidahnya di tangannya itu penuh dengan darah. Tuan-tuan, menangis dia, tuan-tuan, kesakitan tadi dibuat oleh orang tua tu. Sampai di mahkam Rasulullah, dia mengadu dengan Rasulullah, tuan-tuan, dalam keadaan yang lidah terpotong. Kita bayangkan macam mana dia mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, lidah aku dah dipotong, ya Allah. Salah aku ni berkhasidah, salah aku berselawat, salah aku memuji-muji akan Rasulullah. Ya Allah, kalau andai kata kau tak bantu aku ni tadi tu, kau jangan kembalikan lidah
lidah aku. Yang tak betul tadi itu kau tunjukkanlah ya Allah. Tuan-tuan, orang yang cinta kepada Rasulullah telah difitnah, telah diperlakukan begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila Syekh Farazdak dalam keadaan sakit, dia terlelap. Bila dia terlelap, hadir satu sosok yang paling indah, yang paling bersinar, yang Syekh Farazdak tak pernah lihat sebelum itu. Bila dia mendekati Syekh Farazdak, dia katakan, Syekh Farazdak tanya, wahai siapakah dikau? Akulah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mimpi Rasulullah tak akan betul tertipu, yakin benar-benar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata, Syekh Farazdak, meh sini lidah kau. Ya Rasulullah, aku tidak dipotong, meh sini lidah kau. Dengan syafaat dan Rasulullah, dengan berkat Syekh Farazdak berselawat, Syekh Farazdak berhasidah dan memuji-muji tadi itu, dalam dikatakan simtodurah semua sekali itu, Rasulullah dengan tangan yang mulia tadi itu menyambung kembali lidah Syekh Farazdak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syekh Farazdak sudah memang benar lidah dia telah tersambung. Bila dah tersambung tuan-tuan, dia daripada situ dia lebih kuat. Sebab apa? Dia tanya, ya Rasulullah, salah aku buat? Tak, aku syukur. Bila Rasulullah kata syukur dalam mimpi, benar syukur itu, dia pun berterus lagi berqasidah, dia pun selawat syair terus. Tahun depan dia pergi lagi. Tahun ni dah selesai, dia tahun depan dia pun sama juga melakukan haji. Bila dia sampai makam Rasulullah, satu kejadian lagi berlaku dengan dia. Orang diuji, orang-orang nak cinta Rasulullah ni, jangan kita tak diuji ya. Dia tak diuji, jangan risau. Ujian yang berbayar, bayar dengan kasih sayang insya-Allah. Jadi bila macam tu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Farazdak diuji sekali lagi. Dia pula dipelawa oleh seorang pemuda. Tadi orang tua, orang tua ni, tahun ni orang muda, dia kata Syekh Farazdak boleh tak ikut dan nak raja makan. Dia pun dah mula berkira-kira tahun lepas, dan dah bawa macam-macam. Tak, dia tak bersangka baik, dia ikut orang tua. Bila dia ikut orang pemuda tu tadi, dia lalu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia lalu, ini macam jalan tahun lepas. Sampai dia ke rumah, sah rumah tahun lepas. Allahu Akbar. Kalau kita tak lakukan, kalau saya rasa pergi Lampung dah tu, dah comel dah bagai dah tu. Syekh Farazdak tak sangka baik ini. Dia tetap masuk dan menerima pelawakan pemuda ni tadi. Bila pemuda tu Syekh Farazdak masuk rumah, apa yang berlaku tuan-tuan? Pemuda tu kata, Syekh Farazdak, kau nampak tak sangka bosi itu tadi? Nampak? Syekh Farazdak nampak tak ke ujung tu ada satu kobo putih yang besar? Nampak? Nak tahu tak siapa dia? Itulah ayahku yang telah memotong lidahmu dengan tidak syukur akan engkau berselawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah hina kalau orang yang tak syukur selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Allah tunjukkan kita tuan-tuan aib puasa ni tuan-tuan. Jaga minta, jangan sombong, jangan kita belagak, jangan coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila benda tu berlaku, Syekh Farazdak pun tengok, Allahu Akbar. Anak pemuda tu pun kata, wahai Syekh Farazdak, boleh tak saya minta jasa baik kau, ya? Kalau kau tak maafkan dia, kau doakan dia mati. Dia dah tak sanggup nak jaga. Tuan-tuan, kalau ayah kita sihat macamnya pun minta macam-macam kita tak sanggup. Kalau dah keadaan macam tu tuan-tuan, saya pun paginya pun tak berani nak komen apa-apa. Orang tu dah tak tertahan dalam keadaan seperti kau tadi tu. Bodoh ayah sendiri ni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Syekh Farazdak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya katakan tadi, ayat yang pertama saya cakap tadi, al-hub ataupun cinta ataupun rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri orang yang penuh dengan mahabbah, dia tidak akan ada rasa-rasa nak mengungkit iri hati atau nak membalikkan.
Jadi dalam diri dia doakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam diri dia penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Sebab satu perkara dia masih lagi, orang ini walaupun dia telah memotong lidahku, walaupun dia telah menyakiti hatiku, telah menyakiti diriku, tetapi berkat dia juga aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hebat mahabbah ni tuan-tuan. Dalam topik yang jahat tadi tuan-tuan, dalam topik yang buruk tadi tuan-tuan, tetap ada hikmah dan nikmat dia tadi. Dia tetap memandang di sisi yang baik. Inilah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terpuji yang kita nak bawa tuan-tuan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi inilah nikmat kalau orang tahu macam mana keberkatan selawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala satu sirah lagi ya. Boleh lepas tu saya tutup insya-Allah ya beliau. Boleh tak ni? Semua dah ngantuk nah. Boleh tak? Boleh ya insya-Allah boleh ya. Bang boleh tak bang? Masya-Allah bang eh. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila berlaku macam tu, Allahu akbar, subhanallah ya. Kita dah lihat tadi tu macam mana nak dapatkan cinta Allah ya. Kita ambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau nak ciptakan aku, yakni Allah ya, kalau kau nak rindu kepada aku, yakni Allah, kalau kau nak redha aku, yakni Allah, ikutlah akan daku, ikutlah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tolak balik dah. Itu dah jadi jaminan dah tuan-tuan. Tak ada kita jangan lagi kita tak boleh, tak ada selisih dah. Itu dah putih dah tu. Dah putih sangat-sangat. Tak payah kita nak dawa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita dah nampak tu, kita pun nampak jalan. Dikatakan sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang membuatkan kami dekat kepadamu ya Rasulullah? Yang membuatkan kalian dekat kepadaku, ada khilaf menyatakan dua cerita. Satu dikatakan yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak. Yang kedua dikatakan yang dekat kepadaku adalah selawat. Dua. Tapi saya ambil kesimpulan ambil kesimpulan yang dasar dia. Orang yang berakhlak pasti nak berselawat. Orang yang berselawat pasti terbentuk akhlaknya. Jadi tak lagi. Kalau kita selawat insya-Allah taala, yakinlah benar-benar akhlak kita akan terbentuk nanti. Bila kita orang nak akhlak yang baik, dia pasti nak selawat. Kalau dia menolak, orang tu akhlak belum kata kategori baik lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nampak tadi Syekh Faradah cinta dia kepada Rasulullah SAW. Jadi saya nak bawa satu sirah lagi ni supaya kita lebih motivasi diri kita, kita ambil iktibar yang sedalam-dalamnya tentang mahabbah, tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Cinta Rasulullah kita raih, cinta Allah akan datang insya-Allah. Percayalah ya, Allah akan sisihkan. Dengan menyebut nama pun orang boleh lopek daripada neraka masuk surga dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru boleh yang lain lagi tu kan. Tapi ini motivasilah ya. Jangan besok selawat sekali lah, tak. Itu bukannya tu dah. Berkali-kali dan istiqamah insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi maka dia nak katakan cinta ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni semua sudut, banyak sudut. Bukannya budak, orang tua, makcik, yang apa semua keadaan manusia. Bukan manusia, haiwan, bukan haiwan, tumbuhan, bukan tumbuhan. 7 petala langit dan 7 petala bumi menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita kata kita panggil kita cinta, Allahu akbar, rugi sangat-sangat. Ketika Isra wal Mi'raj, Buraq, tahu tak Buraq tu yang kenderaan yang Rasulullah bawa tu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buraq ni tuan-tuan, ada satu bila Jibril diperintahkan oleh Allah memilih kenderaan ataupun
untuk yang ditunggang oleh Rasulullah di kain buraq. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jibril alaihi salam dia pergi masuk dalam perkampungan buraq ni. Bila naik buraq tadi tu banyak buraq-buraq yang ada, tapi yang satu topik ni dia menangis. Yang lain ni lincah, rajin, berterabang macam itulah kurang lebih dia kan. Lincah, tapi yang buraq yang seekor ni tadi tu dia ni nangis. Ya dahlah nangis. Ya, kalau kita nak cari logo korban tu, kalau tulang tu dimakan tak lakulah. Ya, tak ada daging. Jadi yang memang dia macam ni korek, nangis kata dia. Nangis. Ya, teresak-esak nangis dia. Bila macam tu Jibril alaihi salam tertumpu pada buraq tu tadi. Wahai buraq, kenapa kau macam ni? Aku sebenarnya doa Allah berfirman dulu, nanti dalam salah satu kami ini nanti ada akan yang menunggankan kekasih Allah ni tadi, iaitu Rasulullah SAW. Aku teringin bona, aku ini ditunggang oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, barang yang tangannya, tubuhnya, dirinya bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW, haram bagi dirinya api neraka. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi buraq tu dipilih. Bila buraq ni dipilih, Rasulullah pun menuju nak bertemu dengan Allah. Bila nak bertemu dengan Allah, satu ketika Rasulullah dah sampai, ada satu malaikat dia tak bangun. Dia tak bangun, lambat bangun, bukan bangun macam mana, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, wahai Jibril, engkau pergi ambil malaikat ni, patahkan sayap dia. Qarantin. Allahumma salli ala sayyidina. Kita malaikat ni keperintah ya. Kita ni dah bagi ruang dan peluang dengan Rasulullah, dengan Rasulullah, dengan apa semua. Sombong lagi kita tak nak jawab. Berbangga kita dengan apa yang kita dah buat yang sikit ni. Al-imam-imam yang hebat ni, Al-Habib ni tadi tuan-tuan, lagi hebat tuan-tuan ibadah dia, tapi dia pun risau tuan-tuan. Dia pun tawaduk tuan-tuan. Kita bagus sikit, sombong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak kaitkan tentu kisah seorang budak. Ni budak bukan budak biasa, budak yang raso dia. Kalau kita tengok, kalau umur 10 tahun yang sekarang lah, kalau kita tengok 10 tahun dah jauh. Dah jauh hompek, orang hompek tu memang pukat hompek kan. Okey, dah jauh hompek tuan kocik kita rasa sekitar macam tu 10 ke 9 tahun budak-budak ni. Jadi budak ni kocik sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu berlaku di zaman Al-Imam Wahjuddin Wajhuddin Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Saibani Al-Yamani Al-Zabidi Al-Syafi'i, seorang ulama yang terkenal, pengarang qasidah Al-Dibai. Allahumma salli ala ulama besar wali Allah. Jadi banyak sekarang ni dia memang mana-mana pun orang bawa kasidah dia ni untuk buat maulid dia bawa ni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Wahjuddin ni tadi, ketika mana dia merancang untuk tahun itu mengerjakan haji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia rancang haji ya, dengan anak-anak murid dia, sekitar anak murid dia tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia pun dah buat persiapan. Bila dia dah buat persiapan, ada seorang budak yang saya cakap tadi 10 tahun, sekitar 9 ke 10 tahun tuan-tuan. Dia dapat begitu, Al-Imam Wajhuddin ni tadi nak pergi umrah, nak pergi haji. Jadi dia kata, dia pun jumpa Al-Imam, boleh tak saya ikut? Ni budak 10 tahun ni jumpa macam kita lah, orang tua-tua kan. Saya dah tua sikit lah kan. Jadi apa, dia tanya, boleh tak saya ikut? Imam kata, kau kocik lagi, perjalanan jauh macam-macam lah kan. Budak-budak tak ikut, duduk sini. Jadi budak ni kata, Allah, nak ikut bang? Tak boleh. Kalau kita dah bangun kan, macam tu lah kan. Kan? Jadi budak ni pun tak apalah, imam tak bagi. Bila dalam masa nak bergerak tadi tu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, budak ni dia punya donkey dah. Dia pun masuk di kenderaannya Al-Imam tadi tu. Untuklah kurang lebih macam tu, duduk di bawah tu. Tuan-tuan, dalam perjalanan Yaman ketika itu nak ke Mekah,
nak buat seminggu. Siapa yang nak buat itu aja tu lah kurang lebih seminggu. Itu kalau sekarang naik bas pun dah 6 jam kalau jalan kaki saya rasa muntah. Belilah lagi tu. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, budak itu duduk di bawah pundak, bawah pohon unta tadi, kenderaan tadi itu selama seminggu tanpa makan dan minum. Tanpa makan dan minum. Tonton bayangkan kita 3 hari tak dapat makan kita bagi. 3 hari tak payah 3 hari. Orang rumah lambat buat teh kita. Lambat macam-macam kita sebut kan. Itu pun lambat buat apa. Ini seminggu tuan-tuan berada di kenderaan itu kurang lebih tanpa makan dan minum. Bila orang mati dia tak turun, kalau kena turun kena marah kan. Dia kena marah dengan jemaah, kena marah dengan al-imam dan itu dia takut nak buat dia duduk esoknya dalam kenderaan itu tadi tuan-tuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila dah sampai di Madinah, sampai dia sebab apa al-imam Wajhuddin ni tadi tu dia akan pergi Madinah ziarah dulu baru dia pergi kerjakan haji. Sampai di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, budak-budak bila sampai tadi dia turun kenderaan dah sampai Madinah, dia ambil pasir tuan-tuan. Dia lari. Budak-budak ia dah sampai Madinah, aku rindu akan Rasulullah. Dia lagi-lagi tak sampai tumbang dirinya, terbujur dia punya tubuh dia di hadapan makamnya Rasulullah SAW. Seorang budak umur 10 tahun, cinta dan rindu dia, saking hebat dia kepada Rasulullah SAW, dia sanggup tak makan seminggu, sanggup tak minum seminggu untuk menziarahi yang berada di makamnya itu, yakni Rasulullah SAW. Kita tidak duit banyak, boleh kereta, boleh motor, tak pernah ada menanam diri aku nak ziarah Rasulullah, aku nak ziarah makam Rasulullah, aku nak buat umrah, aku nak buat haji. Kita tak. Jadi sekarang mulai sekarang tanam dalam hati, ya Allah, andai tuan-tuan tahu tuan-tuan apa yang berada di sana tuan-tuan, dan mungkin kita disebut teraga merangkak kita sanggup. Sebab kita tak nampak, Allah tak buka lagi apa yang dalam kita. Allah tak buka, Allah hijab lagi. Siapa sombong dia kita ni lagi. Tak pernah nak sampai, nak teringin pun nak, aku nak ziarah kau ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila budak tu tadi dah wafat dan tinggal di sisinya tu, dikabarkan budak itu dimakamkan di Baqi'. Dokek situ siapa itu tampak perasaan boleh bayangkan tak jauh. Allahumma sholli ala sayyidina. Tuan-tuan, ini bukan cerita mongak, ini bukan cerita bohong. Ini ada dalil dia, ada sirah dia. Dalam kitab Ad-Daba'i ini tadilah ya, insya-Allah boleh semak. Orang melihat daripada Baqi', makamnya budak itu bergerak menuju ke makam Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan guru saya ada makam tapi dah ditutup. Tak apa, tapi kita nak menceritakan inti dia. Inilah orang yang saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dah meninggal pun Allah muliakan beliau ini untuk kau bertemu dengan sosok yang paling mulia sekali, sosok yang paling indah, paling hebat sekali, tak terkata di mulut, tak terbenam di hati kita ni tadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila macam tu Syekh Wahidin ni tadi, Wajhuddin ni tadi, aku imam, aku guru, budak ni kecil lagi, tapi cinta dia dengan Rasulullah melepasi daripada aku punya rasa. Tuan-tuan, kita ini ada kenderaan, ada keuangan, tetapi tak pernah sedikit pun kita keluarkan usaha kita untuk meraihkan maulid,
untuk memuliakan Rasulullah, untuk membuat Rasulullah bangga. Tak pernah kita fikir. Tuan-tuan cuba bayangkan sekarang, tuan-tuan, kita di luar sana hadirnya Rasulullah. Apa kita nak jawab sekarang, tuan-tuan? Apa kita nak cerita sekarang, tuan-tuan? Apa yang kita nak banggakan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai anak kecil, aku imam. Wahai orang yang dimuliakan jasadnya di bangka Rasulullah, kami dalam surau ini malu dengan kisah kau. Sebab apa? Kami ini, mulut kami masih balik nak berselawat ke atas Rasulullah. Kami ini masih culih nak beribadah, masih lagi berkira-kira untuk melaksanakan sunnah. Tetapi dirimu memuliakan Rasulullah itu terlalu hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah di antaranya, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dua sirah insyaAllah ini pun sekitar 9 suku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan terakhir sekali perkongsian saya nak kongsikan, yang pertama tadi kita ulang balik. Kita dah bercerita tentang mahabbah, kita dah bercerita tentang cinta dan rindu dan sayang. Yang kedua, kita dah ungkapkan tentang selawat tadi, kekuatan selawat, ya, kehadiran selawat untuk dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kita insya-Allah taala. Yang terakhir sebelum saya nak tutup, saya punya tausiah perkongsian saya insya-Allah saya bawa arti maknanya salam tadi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sebelum kita nak lanjutkan, insya-Allah taala boleh lagi yang sama-sama kita, ya, memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, engkau hadir dalam majlis kami ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pimpinlah tangan kami ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Syafi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana seorang sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala dalam hadis daripada diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Mahmudna Rasulullah, dia menyatakan, demi nyawaku di tangannya Allah, di zat Allah Ta'ala, demi nyawaku di tangannya zat Allah Ta'ala, dikatakan Allah akan kembalikan, Allah akan kembalikan nyawaku ke dalam tubuhku untuk menjawab salam kalian. Kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yakinlah tuan-tuan, yang sedang sekarang ini Rasulullah sedang menjawab salam kita, tuan-tuan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera yang maha sejahtera, yang hebat sejahtera, sempurna sejahtera pada kau diri kau ya Rasulullah. Dan tuan-tuan, kita bayangkan sekarang ini Rasulullah jawab, alaika salam, salam sejahtera juga buat diri kita, tuan-tuan. Daripada mulut yang bersih, suci, tak pernah sekali pun berbohong. Mulut yang Allah muliakan, kalam yang mulia ni, tuan-tuan, mendoakan kita, tuan-tuan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak
banyakkan selawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa di antara masyayikh saya katakan barang siapa ingin, ya mudah-mudahan kita nak bertemu banyakkan baca amalkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya insya-Allah nanti imam tokankan nah dia pula dia ada rahsia tu tadi ke situ tuan-tuan. Tapi kita tak rasa tuan-tuan. Sehingga ada dalam satu majlis dalam majlis maulid ketika Al-Habib, saya lupa nama Al-Habib, satu habaib keturunan Rasulullah memberi salam, satu majlis itu mendengar Rasulullah menjawab salam. Waalaikumsalam. Kalau kita dah dengar jawapan Rasulullah Allahu Akbar, tak dapat nak cakap tuan-tuan, dah hanya dunia ini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah ta'ala ya, jadi kalau kita nak nampak itu, bagilah salam. Ya insyaAllah ta'ala banyak petua yang baik-baik kita ambil iktibar, banyak amalan-amalan yang baik kita iktibar. Kalau kita bangun pagi insyaAllah ta'ala bagi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur ya Allah, aku ni kau kembalikan balik aku hidup untuk beramal ibadah kepadamu. Aku memberi ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam tak rugi. Allahu Akbar. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, imam tahu tu. Ya, yang saya nak, tapi saya tak boleh nak pandang ke sini dulu perlahan insya-Allah. Dia tahu apa yang saya nak sampaikan. Tapi barang siapa tahu benda ni tuan-tuan, menggigil tubuh ni tuan. Tak nak cakap dah macam dah hadir dia tadi tu tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah taala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disitulah sedikit perkongsian yang bodoh dari saya ni tuan-tuan. Yang saya ni pun tak ada apa-apa tuan-tuan. Yang saya ni banyak terkurang dan saya minta maaf insya-Allah ta'ala. Dan sama-sama mendoakan saya juga. Sama-sama kita mendoakan yang hadir dalam majlis ini khususnya dan umumnya yang pada tak hadir. Mudah-mudahan nanti lain kali dihadirkan dalam majlis yang penuh barakah ini tuan-tuan insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi